Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. So kita berjumpa lagi pada hari ini. Sekejap ya, ada nak setting sedikit di FB untuk nak bagi ramai orang boleh nampak lah. Okey, sekejap ya. Okey, sekejap. Apa khabar hari ini? So, harapnya tuan-tuan semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Hari ini hari Selasa 21 hari bulan 9 2021 dan nak ujung bulan dah. Oh maaf, saya tak ingat pula. So apa khabar hari ini? So harapnya sahabat-sahabat yang menonton sesi sembang saya pada hari ini dalam keadaan sihat dan walafiat lah. Okey. So pagi ni kita nak sembang pasal apa? Okey. So kita nak sembang pasal cabaran bila rasa berduit. Bila rasa berduit. Tapi mungkin dalam erti kata sebenar rasa je lah berduit. Tapi berduit tu bukan dalam erti kata yang perlu. Okey. So perlu ke hilangkan rasa berduit tu? Kenapa nak kena hilangkan? Tapi macam mana cara dia? Nanti saya share lah. Saya share macam mana cara nak hilangkan rasa berduit. Sebab kita nak capai apa yang kita perlu untuk hilangkan rasa berduit tu kenapa kan? Okay. So, bila kita rasa berduit sebenarnya, kita akan kebanyakan orang lah. Tapi mungkin ada orang yang memang dia jenis yang tak panas duit, dia boleh simpan dalam bentuk duit. So memang sesuai lah dia boleh simpan dalam bentuk duit. Cuma kalau kata untuk long term tu dia akan ada kerugian jugalah sebenarnya. Dari segi inflasi kan, dari segi kenaikan jangka panjang, aset-aset lain yang sebenarnya lagi bagus lah kalau disimpankan duit tersebut kepada aset-aset lain, contoh hartanah ke, saham ke, emas ke kan. So boleh sebenarnya pelbagai pilihan lah, pelbagai pilihan untuk kita convertkan duit kita kepada yang jenis yang lebih baik. Okey. So bila sebenarnya emosi manusia bila dengan duit ni, emosi dia adalah shopping. Bukan Asia seorang lah yang rasa macam tu. Kebanyakan orang pun dah rasa macam tu lah. Bila kami lah, kira macam kawan-kawan yang kira macam kami ni yang berfikiran yang sama lah. Kita nak upgrade kita punya pengurusan kewangan. Jadi bila kita bersetuju, sebenarnya bila kita ada duit, kita lebih cenderung untuk berbelanja. Elaya shopping lah. Sekarang ni dengan era online ni lagi senang shopping kan. Duduk depan komputer pun dah boleh klik. Habis duit. Kan? So itu yang bahayanya bila kita rasa kita ada duit. Okey. Shopping sangatlah mengujakan. Kalau ada satu sesi yang Asia belajar lah berkenaan dengan shopping, sebenarnya itu adalah antara sihir lah, yang sale semua tu. Sihir dia memanipulasikan pemikiran kita untuk membeli. Mungkin adalah keperluan, ada barang keperluan yang kita perlu beli. Jadi memang perlulah beli. Tapi ada benda-benda yang sebenarnya disihir untuk membeli, sedangkan benda tu bukan keperluan kita yang sebenarnya. Sebab itulah kan siapa pun dah terkena lah. Bila kita beli, bila sampai barang tu, kalau contoh yang beli online, yang beli offline pun, kalau kita keluar bila tengok-tengok, kalau yang tak betul-betul kuat emosinya, ikut stick pada senarai yang kita dah bawa masa nak membeli tu, kita beli juga barang lain yang sebenarnya bukan keperluan. Bila balik rumah, rupanya benda tu kita tak perlu dan mungkin akan kita buang je lah. Okay. So bila rasa berduit tu, itu yang ruginya kita lah. Bila kita simpan duit dan kita rasa kita berduit. Okay. So macam mana, kenapa kita kena hilangkan rasa berduit tu? Kenapa? Sebab kita perlu ada
simpanan. Simpanan. Yang kalau sebelum ni pun Asia pernah bersharing berkenaan dengan dana kecemasan. Itu adalah first layer kepada pengurusan kewangan kita. Pengurusan kewangan peribadi lah ya. Pengurusan kewangan peribadi. So first layer kena ada dana kecemasan 3 bulan, tambah lagi kepada 6 bulan, lepas tu tambah lagi kepada 1 tahun. Okey, 1 tahun dana kecemasan. 1 tahun, maknanya 3, 6 hingga setahun tu adalah kita punya perbelanjaan. Kalau tidak lagi bagus adalah kita punya pendapatan lah. Pendapatan. So kalau contoh orang yang ada 3,000, maknanya dia kena ada at least berapa? 36,000 lah simpanan dana kecemasan sebelum dia melangkah kepada step yang kedua untuk pengurusan kewangan, iaitu ada dana-dana yang lain lah. Contohnya dana nak beli rumah, dana untuk menunaikan haji, dana untuk kalau yang belum berkahwin nak berkahwin kan. Semua itu memerlukan duit. So dari segi yang tadi tu, dana-dana tu dia adalah dana yang kalau kata kita buat hutang, itu adalah hutang yang tak baik lah. Dia hutang ni ada dua, hutang baik dengan hutang tak baik. So apa hutang baik, apa hutang tak baik? So hutang baik adalah hutang yang memberikan balik pendapatan kepada kita bila kita buat hutang tersebut. Hutang tak baik adalah bila kita buat hutang tu tapi kita tak akan dapat sebarang pendapatan daripada situ, malah mengeluarkan kita punya duit poket. Macam contoh, itu yang ada mazhab yang mengatakan rumah kediaman kita adalah hutang tak baik lah. Sebab kita tak dapat income daripada situ kan. Tapi ada mazhab, yang ni pun saya setuju juga, ada mazhab yang mengatakan rumah kediaman adalah hutang baik lah. Sebab dengan rumah kediaman yang selesa, kita boleh melaksanakan kehidupan kita dengan lebih baik dan kita lebih produktif. Okay. So pilihlah mana-mana yang sesuai kan. So hutang yang tak baik, macam contoh kata kita berhutang untuk nak buat deposit rumah. So itu sebenarnya tak berapa baik lah, sebab untuk deposit rumah yang rumah sendiri kan. So itu sebabnya nanti dia akan tak ada menjana pendapatan. Lepas tu kita kena bayar lagi, lepas tu untuk nak bayar loan rumah lagi. So dah 2 kali, ada 2 hutang kat situ. So kalau kita dah bersedia, maknanya kita dah sediakan dana untuk deposit rumah. Nak beli rumah secara cash, boleh kata mustahil lah kan, sebab kita ni orang marahan yang tak adalah mak ayah yang ada boleh bagi kita duit ratus-ratus ribu untuk beli rumah kan. So yang tu memang tak boleh nak elak lah. So kalau yang lain-lain ni, macam contoh kata dana untuk bayar deposit rumah, dana untuk nak pergi umrah, dana nak pergi haji. So kita boleh rancang sebenarnya benda tu. Sebab itu kita perlu hilangkan rasa berduit tersebut. Untuk kita guna kita kita simpan duit yang kita ada tu untuk jadikan dana-dana kita. Yang first layer adalah dana kecemasan. Okay. So bila kita hilang rasa berduit, dengan kita simpan duit tu, memang insya-Allah kita akan adalah dana-dana yang kita dah kena set lah matlamat sebenarnya. Apa-apa pun dalam hidup kan, kita kena set matlamat kan. Nak apa, nak berapa. Macam contoh kata, nak ada dana untuk deposit rumah, kata contoh, at least kata contoh 12,000 ke 15,000 ke. So tapi kena buatlah benda tu. So kena buat dengan istiqamah untuk nak meningkatkan kita punya dana tersebut. Kalau kita sentiasa rasa ada berduit dan duit tu kita beli saja, memang best kan shopping kan. Memang best shopping. Betul lagi scroll sekarang, nampak lah benda tu, nampak benda ni, kan. So memang nak beli aja. Tapi kita kena kontrol lah kita punya kehendak tersebut untuk nak pastikan kita ada persediaan untuk kita punya matlamat-matlamat kewangan kita yang agak besar lah. Yang contoh besar tadi, nak beli rumah memang agak mustahil untuk kita menyimpan. Mungkin kata nanti 50 tahun pun tak dapat lagi nak ada rumah kan, kalau nak beli cash. Kalau contoh kata yang duduk dekat luar, luar-luar kawasan, contoh duduk di pendalaman, mungkin ada tanah sendiri, lepas tu boleh buat rumah sedikit, itu tak ada masalah lah. Itu bolehlah, maknanya diusahakan kan. Tapi kalau yang bekerja di Lembah Kelang dengan tanah pun tak ada, macam mana tu? Memang kena jugalah buat loan kat situ. Tapi balik kepada semalam Asa sharing pasal berapa sebenarnya
apa keperluan sebenarnya yang dari segi keperluan sebenar yang perlu kita bajetkan untuk membeli rumah pertama. 30% 30% daripada pendapatan boleh digunakanlah, sebenarnya sepatutnya digunakan untuk beli rumah yang pertama untuk kita tinggal. Okey. So yang kereta pula semalam saya dah sebut dah 15%. So 2 tu tak melebihi daripada 50% lah. Kalau 2 tu 15 maknanya 45%. Okey, so ada dana lagi yang lain 55% untuk kita manage hidup kita, kehidupan seharian, dan juga kita kena ada juga simpanan tadi. Macam contoh kata yang belum berkahwin, nak dana kahwin. Kalau yang dah ada anak, contoh kata yang baru berkahwin, nak dana untuk nak persediaan untuk anak dapat anak. So kena ada dana juga yang tu. Kan. So kalau yang lagi panjang lagi, nak dana untuk pendidikan anak-anak ke, yang dana untuk persaraan nanti, itu pun kena buat. Itu memang itu yang long term lah, yang long term sangat perlu. Okey. Sebab lebih daripada 50% orang akan bersara dengan bawah daripada 100,000 dia punya dana di dalam KWSP. So kalau 100,000, kalau kita ada hayat selepas 60 tahun, kita ada hayat 15 tahun lagi contoh kata, so dalam betul 75 lah kita kata kita meninggal. So berapa sebulan yang kita perlu ada untuk kita nak belanja? Kalau 100,000 15 tahun, kan 15 tahun tu berapa bulan kan? 15 tahun darab 12, so kita ada 180 bulan. 180 bulan, contoh kita ada 100,000 bagi dengan 180, kita hanya boleh belanja dengan duit tu RM555 sebulan. Memang tak mustahil lah kan? Mustahil. Lagipun kalau contoh sekarang 2021 tambah lagi 15 tahun, kenaikan kos sara hidup masa tu agak lagi tinggi lah. Memang akan tinggi lah. Sebab disebabkan inflasi. Sekarang pun kalau yang biasa suami isteri yang biasa-biasa pun rasanya 2-3 ribu pun tak cukup. Apatah lagi tadi, kalau 100,000 nak dibelanjakan dengan hanya RM555 sahaja satu bulan untuk survive yang dengan dana yang KWSP, kalau yang ada KWSP. So memang sangat perlulah kita kena adakan dana kecemasan. Itu sebab yang paling penting lah. Kalau kata contoh anak-anak pun kita tak naklah sediakan dana pendidikan mereka. Nanti kan pandai lah dia orang ambil loan sendiri, bayar sendiri nanti kan. So kalau contoh kata memang kita tak mampu, tapi kalau mampu memang sebenarnya kita perlulah buat benda tu. Tapi kalau macam contohnya orang yang dah bergaji agak tinggi, mungkin boleh difikirkan lah nak bagi untuk dana pendidikan anak-anak mereka. Sebabnya kesianlah dekat anak-anak sebenarnya. Kan, macam contoh ambil PTPTN 15 tahun dah kena habiskan bayar untuk kalau contoh kata 3,000 ke 5, macam contoh saya dulu 3,500 lah satu tahun, 3,500 untuk 7,000 kita contoh dalam pelajaran dalam 2 tahun 7,000 dia kena bayar dalam masa 15 tahun. So maknanya kalau contoh 23 kerja 38 nanti baru habis umur 38 nak bayar loan pendidikan. So kalau mampu memang sangatlah disarankan. Tapi benda ni nak hilangkan rasa berduit ni sebenarnya mujahadah diri lah, mujahadah diri. Kalau kata saya pernah Asia pernah dengar lah pasal seorang ustaz lah, seorang ustaz ni cakap pasal mujahadah diri. Mujahadah diri macam mana sebenarnya? Bila kita tak nak buat tu, kita kena buat, itu mujahadah diri. Bila kita buat itu adalah mujahadah lah. Dia sama je untuk konsep contoh nak semayang ke, nak semayang sunat ke, nak baca Quran ke, mujahadah diri untuk buat benda yang kita tak nak buat. Untuk kewangan pun sama. So kita kena mujahadah diri untuk menyimpan lah. Itu yang kena hilangkan. First step adalah kena hilangkan rasa berduit tu. Hilangkan rasa berduit. Kena letak dekat tempat-tempat yang kita tak nampak nanti. Kita tak nampak dan kita tak rasa duit tu ada. Contoh, kalau yang jenis memang panas sangat, bila simpan dalam ASB pun, bila simpan dalam tempoh haji pun, nak pergi ambil aja. So, memang kena elakkanlah tempat tu. So macam contoh Asia dah jumpa, sebab dah sharing dengan sahabat-sahabat berkenaan dengan kita urus kewangan melalui emas. Okay, mungkin cara lain, melalui hartanah, melalui saham, kena berguru dengan orang lain lah. Tapi Asia bukan guru, Asia bukan pakar, cuma Asia sharing saja berkenaan dengan macam macam mana nak uruskan duit
uruskan kewangan melalui emas lah. So Asia ini mentor Asia lah. Asia belajar daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafie, daripada direct dengan beliau dan juga melalui website beliau lah, blog beliau. So macam mana cara tu? So bila kita simpan duit, macam contoh kata ada 100, kita convertkan dalam bentuk emas. Ini contohlah. Contoh 1 gram ni kan. Yang ini 10 gram, 2000 lebih lah, bukan 100. So kalau contoh kita ada 100, kita convertkan jadi emas. Kita tak nampak dah duit kat sini. Dan dah hilang bentuk RM-nya kat sini. Dah hilang bentuk RM-nya dekat sini. Bila kita hilang bentuk RM, kita nampak bentuk emas. Macam contoh yang ini ini contoh ni agak baru sikit lah beli. Macam contoh yang ini. Contoh yang ini 10 dinar. 10 dinar ni 42 gram 10 dinar. Nampak 10 tu asyarah 10 asyarah ada 10 dinar. Okey. So 10 dinar ni sekarang harga dia 10,000. Asia beli yang ini masa tahun 2014. Dah 7 tahun. Dah 7 tahun. So tak ingat pun, ingatlah duit maknanya macam bila sharing-sharing macam ni, bila tengok benda ni, ingatlah duit tu ada dalam ni. Dah bulan dulu 2014 RM5,590 exact figure dia, exact figure 5,000 bentuk ini. So benda tu dah kekal di sini dah 7 tahun, dan Asia tak pernah lagi lah jual benda ni untuk nak dapatkan duit. Sebab kita pandai manage lah. Bila kita ada duit yang banyak mana, kita pandai manage sebenarnya. Itulah sebenarnya kenapa yang nak hilang masa berduit kita kena simpan kan. Kenapa pakar-pakar kewangan mengesyorkan bahawa bila dapat gaji, reward diri sendiri dulu dengan menyimpan. Bukannya reward diri sendiri dengan shopping. Dia lain tu. Okay. So boleh, cumanya kena kontrol. So kalau kata contoh kata kita dah simpan dulu, ikut pakar-pakar kewangan syorkan tadi, bila ada duit, maknanya bila dapat gaji, simpan dulu berapa persen untuk kita simpan. Maksud contoh sekarang Asia tak kerja, tapi still menyimpan jugalah. So sebabnya duitnya datang macam sentiasa kan, ada buat bisnes sikit-sikit. So kalau dulu masih Asia kerja, Asia dulu seorang pejabat awam, kerja bagi bidang IT. So masa dulu bila dapat gaji, contoh 25 hari bulan, pekerja kerajaan dapat paling lambat 25 hari bulan lah. So 25 hari bulan dapat gaji, 25 hari bulan tu Asia dapat duit yang memang dah dipotong dalam tabung haji. Sebab Alhamdulillah Asia boleh kira macam duit tu boleh dari di situlah. Tak ambil lah, kecuali memang contoh hari tu ambil untuk nak renovate rumah. Memang dah di plan lah itu untuk renovate rumah. Maknanya dalam contoh simpan untuk 3 tahun ataupun 4 tahun, itu adalah untuk renovate rumah. So simpan kat situ. Sebab contoh kata dia 3 tahun ke bawah ni, kalau nak simpan dalam bentuk emas tak berapa sesuai lah. Contoh yang ini, contoh kata yang 5,000 ni memang Asia tak nak guna. Sebabnya untuk yang long term nantilah dana pendidikan anak Asia seorang je anak. Dana pendidikan anak dan juga dana persaraan lah nanti. Mungkin kalau ada rezeki lebih nak buat rumah kat kampung, itulah ada juga kan kita punya plan-plan sedikit lah. So yang contoh kata tadi nak buat untuk yang kalau contoh yang boleh menyimpan dalam contoh kata tabung haji ataupun ASB, yang boleh konsisten untuk menyimpan dan tak ambil dalam masa terdekat, tak nampak. Maknanya macam boleh buat-buat tak nampak lah. Boleh buat-buat tak nampak. Contoh kata ada kata dalam contoh kata kat situ ada 15,000, ada 20,000, boleh buat tak nampak. So boleh simpan di situ. Tapi untuk yang long term, sebenarnya yang contoh yang Asia dah tukarkan contoh yang kat sini, long term betul. Long term betul maknanya untuk kita punya penggunaan belanja untuk kita nak membeli sesuatu, untuk dapatkan sesuatu dalam masa 3 hingga dan lebih lah, 3 dan lebih maknanya dalam persaraan yang contoh 15 tahun, sangat disarankan tukar kepada dalam bentuk emas. Selain kita hilang rasa berduit, tuan-puan nak tahu yang ini harga dia berapa sekarang? 10 dinar ni kalau hari ni saya tengok lagi lebih kurang 10,000
lebih. 10,000 lebih. Okay, tengok hari ni punya. Okay. So hari ni punya dah 10,000 lebih lah. 10,000 lebih. 10, contoh 9,910,000 kalau yang 999 lah, tapi masa yang ini Asia beli ni dia grade 9,916 sebab masa tu public good tak keluarkan lagi yang Dina yang 999. Okey, so kalau yang EZ figure yang ini harganya adalah RM9,960. Berapa keuntungan kat situ yang dah dapat 7 tahun simpan, letak je kat situ. Kita pun tak rasa nak guna benda tu. 9960 tolak tadi Asia cakap 5590 kan Asia beli kan. So EZ keuntungan adalah RM4,370. RM4,370. So ada kat sini. Untung dia dah kalau jual RM4,370. So kalau kita simpan untuk yang tadi, kita tak nak guna untuk pendanaan pendidikan anak, nak guna untuk nak buat rumah nanti 10 tahun kat kampung kan, sebab sekarang duduk kat KL, so tak ada nak buat rumah kat kampung lagi. So untuk dana persaraan lagi 15 tahun. Kalau kita simpankan dalam akaun tu saja, contoh dalam tabungan haji, pakar kewangan pun dah tengok, macam contoh Tuan Aziz Ali, dia dah buat comparison. Kalau ikut keadaan sekarang, memang tak berbaloi lah untuk disimpan dalam ESP ataupun tabung haji sebab pulangannya bawah daripada 5%. So kalau sebenarnya pelaburan yang atas daripada 10% ataupun minimum 10 sangat okey lah. So dalam dalam emas puratanya adalah 10%. 20 tahun ke belakang ni. Sebab tu Asia simpan dalam bentuk ini. Dia hilang rasa berduit dan kita pun ada untung. Yang first ni adalah hilang rasa berduit. 7 tahun dulu Asia tak rasa dah ada duit ni sebab duit ni dah ada kat sini dan tak rasa pun nak guna benda tu untuk nak beli sesuatu yang orang kata bukan matlamat kita. Contohnya ni matlamat, contohnya untuk nak, salah satunya contohnya matlamatnya adalah untuk nak belanja untuk dana pendidikan anak. So anak lama lagi, anak Asia baru 14 tahun, so 11 tahun. Contoh kata 18 dia nak pakai, lagi 4 tahun. So simpan je lah. Nanti dia umur 18, bila dia nak guna, nanti baru kita jual. Kalau contoh kata jual, kalau kata kita nak pajak, boleh saja pajak. So itu beauty-nya bila kita simpan dalam emas. Okay, so dia sebenarnya bergantung. Kalau tuan-puan rasa simpan dalam duit tu, dan tuan-puan dah buat kajian, benda tu menguntungkan, go on. Cumanya dari segi pakar dah mengatakan itu adalah tidak menguntung lah. Menguntungkan dalam masa sekarang ni lah. Tengok, kalau simpanlah ASP ataupun tabung haji pun tidak menguntungkan. Pakar kewangan dah mengesahkan, dah membuat kajian, ianya tidak berbaloi lah buat masa sekarang. Kalau kita kata untung, maknanya kita dah melawan lah daripada pakar. Okay? So daripada pakar, so Asia ikut je cakap pakar, maknanya sebahagian duit tu dah ditukarkan kepada emas. Okay? So hilang rasa berduit. Perlu ke? Perlu, untuk kita nak ada kita punya simpanan yang lebih baik dengan contoh emas. Satu lagi contoh emas ni juga Contoh kita nak ada hartanah yang kita nak sewa, tapi kita tak adalah duit sedebuk untuk nak, contoh kata nak beli rumah kedua, nak adakan deposit contoh 20,000. So nak adakan deposit tu pun, kalau kita duduk simpan duit tu, macam contoh kata lagi, contohlah 3 tahun kita nak pakai untuk nak buat deposit tersebut. So kalau kita simpan dalam akaun saja, mungkin duit tu tak akan jadi bertambah lah sampai 20,000. Dia akan mungkin jadi ada sampai 5,000 aja. Kita dah okey, nampak barang. Nampak barang kan. So kita takkan dapat nak simpan. Jadi elok juga yang macam tu ditukarkan kepada emas. Nanti kita boleh tukarkan benda tu kepada bentuk yang lebih baik. Sebab lebih baik macam apa? Sebabnya yang itu, sebab macam-macam mana pun bila simpan dalam emas, dia tak ada pendapatan bulanan lah. Kekurangan dia tak ada pendapatan bulanan. Macam contoh ada rumah, contoh ada rumah kan, saya ada satu rumah, dapatlah untung sewaan kat situ. So yang ini simpan kat sini tak ada untung lah dari segi tu. So itu sebab juga kita kena ada jugalah contoh pelbagaikan, don't put
the eggs in the basket lah. Okey, bawang putih pula. Maknanya jangan letak kita punya telur dalam satu bakul. Kita letak dalam banyak bakul. So, dah contoh dalam perumahan untuk kita dapatkan pulangan dari segi sewaan. Okey. So, maknanya contoh. Ada dua keping ni yang contoh yang simpan dulu tahun 2014, ada dua keping ni dah boleh hadiah 20,000 untuk tukarkan kepada nak dapatkan deposit rumah untuk nak beli rumah. So, berbaloi ke tak berbaloi? Sangat berbaloi lah. Sangat berbaloi. So, macam mana nak simpan macam ni? Saya tak ada 10,000 terus nak simpan. Contoh sekarang harga 10,000 macam kan. Okay. Sekarang public gold sangat dah up to date lah. Masa Asia dulu tak ada. Sebab tu kena beli 10,000 macam ni baru boleh simpan. Tak ada. Memang kena ada 10,000 simpan dulu baru masuk dalam ni. Okay. So sekarang ni senang. Tuan-puan boleh saja nak menyimpan tu ada 100, 2 keping RM50, ada 100 dah boleh simpan. Contoh hari ini harga 1 gram adalah RM260. So 100 ni dapat 0.3846 gram. 0.3846 gram. Dalam akaun emas. Dia macam akaun bank lah, akaun kita punya akaun wang tu lah. Dia sama macam tu. Cumanya dia tak akan nampak dah kita simpan 100, dia akan nampak gram yang kita beli. Contoh bulan ni masuk 0.3, bulan depan masuk 0.3, so dapatlah 0.6. Sebulan depan dapat lagi 0.3, 0.9. Bulan keempat masuk 0.3, dapatlah 1.2. Macam tu. So, benda tu akan adalah dalam tu. Dalam akaun emas kita. Okey. Senang kan? 100 dah boleh dapat. Contoh kata saya ni memang tak ada duit, gaji saya pun cukup-cukup makan aja. Okey, tak apa. Dia punya kemahuan nak menyimpan tu dah bagus. Simpanlah RM50 bulan ni. Itu bulan ni bulan 9 dapat gaji RM50. Bulan 10 dapat gaji RM50, cukup 100. Boleh kontak saya. Asia, saya dah cukup 100. Saya nak simpan akaun emas. Saya nak buka akaun emas. Boleh. Dia tak ada komitmen. Tak ada kata nak kena setiap bulan tak. Tak. So kalau contoh tuan-puan ada 100, setiap 2 bulan boleh simpan 100. Setiap 2 bulan lah masuk 100. Maknanya setahun boleh masuk simpan 6 kali. Tak ada masalah. Kita yang tentukan. Cuma kita perlu istiqamah. Apa-apa pelaburan pun kena istiqamah dan konsisten dalam masa yang panjang. Baru kita nampak hasil. So macam contoh emas ni 3 tahun nanti baru dapat. InsyaAllah dapat nak tengoklah apa yang tuan-puan simpan dalam masa 3 tahun. Kalau kata contoh masuk bulan ni 100, lepas tu 3 tahun nak tengok nanti, dia tak ada. Mungkin masa tu mengikut previous sejarah. Contoh 3 tahun lagi harga naik jadi 320, contoh naik RM60. Adalah untung, maknanya kat situ RM60 je lah. Contoh kita simpan 1 gram aku simpan 1 gram. Kalau tak tambah 1 gram je kat situ. Dalam akaun tak ada 1 gram. Lepas tu 3 tahun lagi kita kata, saya nak tengok lah macam mana saya punya pelaburan. Yang dikatakan cukup konon-konon pelaburan So jadi RM320 je lah kalau kita tukarkan dalam bentuk duit. Itu dia punya ceritanya lah kan. Jalan ceritanya bila kita tak istiqamah menyimpan. Bila kita simpan sekali, lepas tu kita mengharapkan simpanan tu bertambah. Tidak. Bila kita simpan contoh 1 bulan 1 gram, barulah 12 bulan dapat 12 gram. Maksud maknanya nanti 3 tahun kita dapat 36 gram. Contoh 36 gram tu, contoh dapat dalam 300 harga masa tu, kita dah ada RM10,800. So dalam perjalanan tu maknanya kita simpan sikit-sikit. Tapi masa tu 3 tahun nanti kita adalah RM10,000. Kalau tidak, kita simpan 1 gram. Lepas tu kita nak tengok 3 tahun kemudian, tak ada. Harganya kalau tu 300 tu 300 je lah yang value kita punya emas dalam akaun tu. Dia tak ada sebarang dividen ke apa, tak ada. So, mengikut harga semasa. Okay. Kalau tuan-puan buat kajian pun, tuan-puan buat kajian. Saya dah buat kajian. So, kalau kata contoh, adalah siapa-siapa datang lah. Biasanya kita kenal orang yang datang jumpa kita tu. Dia mula-mula macam elok lah bila cerita. Masuk ni, kau bagi aku RM10,000 contoh kan. Kau bagi aku RM10,000, nanti setiap bulan, aku
ni aku tukarkan kepada emas, lepas tu nanti kau setiap bulan kau dapat contoh 2%, contoh macam tu. Itu adalah tanda-tanda scammer. Pakar-pakar emas yang kata, saya tak kata. Dalam buku ni kata. Dalam buku ni ada menulis. Dalam website Cik Muhammad Zulkifli pun ada tulis. Okay. So kalau tak nak beli buku, boleh je masuk baca dalam blog Cik Muhammad Zulkifli, muhammadZulkifli.com. Okay. So baca dalam tu. Apa tanda-tanda scam? Salah satunya adalah bila dia kata menawarkan income bulanan. Sebab emas tak akan ada income bulanan. Macam contoh ada rumah. Kalau rumah tu ialah bila saya ada rumah. Contoh saya ada rumah, saya dapat satu bulan dalam 1,000 macam tu. Itu memang ya. Sebab tu bila kita simpan banyak-banyak, kita boleh tukarkan kepada aset yang lagi bagus. Macam contoh kata rumah. Tapi kena ada ilmu. Kalau kita beli yang tak ada ilmu, melebur juga jadinya. Tapi emas, kalau emas, tapi kena buat sedikit research berkenaan dengan tempat mana yang nak kena beli emas. Jadi tak adalah kita rugi bila kita nak jual. Okay. So kena ada juga sikit research. Kalau contoh kata tadi beli rumah pun yang tak ada ilmu, mungkin kita tak boleh nak sewa pun. Tempat je bertentang, tak ada orang nak sewa. Contoh kita kena bayar 800. Contohlah kita kena bayar 800. Kat situ orang nak sewa 300 saja. So instead of kita nak dapat untung, kita kena top up lagi 500 duit untuk nak bayar bulanan. Orang bayar 300 saja. So alhamdulillah saya beli rumah. Ada satu rumah saya memang, tapi sekarang dah bayar lah. Masa saya kena bayar dulu dalam 800, saya boleh sewa dalam 1,300, 1,200. Ada positif cash flow. Alhamdulillah. So saya masa tu pun saya beli tu, alhamdulillah Allah lorongkan saya. Tapi maknanya kena dengan itu, saya tak ilmu pun. Saya just tengok tempat tu macam cantik je, terus saya beli. Sebab saya ni nak duduk. Tapi alhamdulillah sekarang Allah bagi rumah lain, yang rumah tu saya sewakan. So sebenarnya kita boleh pelbagaikan lah kita punya pelaburan lah. Contoh ada hartanah, macam contoh saya ada emas, dalam tabung haji pun saya ada. Tapi untuk perbelanjaan, untuk nak pergi haji, dan juga saya simpan wang saya yang contoh 3 bulan untuk sebagai dana kecemasan. Yang lain saya simpan dalam bentuk emas lah. Yang contoh yang kata hartanah tu untuk saya dapat income bulanan. Okay. So tajuk, berbalik kepada tajuk, perlu ke hilangkan rasa berduit? Sangat perlu. Sangat perlu. Sedangkan orang yang tak ada rasa berduit pun dia boleh nak pergi buat loan. Contoh nak renovate rumah kan. Lagilah bahaya. Kalau kita yang ada duit pun kita rasa berduit dan kita beli barang-barang yang tak perlu dan kita tak ada simpanan, bahaya juga kan. So daripada awal kita kena hilangkan rasa berduit tersebut. Kalau tuan-puan nak tengok ramai pengalaman penyimpan emas yang lain, boleh saja search hashtag testimoni penyimpan emas. Okey. So cuma nak share, kalau tuan-puan yang ada berminat, maknanya berminat nak hilangkan rasa berduit tu, contoh hilangkan rasa berduit contoh 100 sebulan, nak tolaklah 100 sebulan untuk jadikan emas. Okey. So nak komit. Sebab kalau contoh yang tadi akaun emas tu orang yang tak boleh komit. Sebab dia kata tak ada, saya ada mungkin RM50 je. Aku tak apa, masuk yang itu, simpan yang itu 2 bulan 100, 2 bulan 100 contohnya. Tapi kalau orang yang boleh komit dan dia nak buatkan jadi habit, contoh dalam masa 10 bulan dia jadikan habit dia, maknanya nak simpan dalam RM110 sebulan untuk jadikan habit. 10 bulan nanti dia dah jadi immune, biasa, dah jadi habit. Benda sebenarnya kita nak buat sesuatu, nak jadikan habit, kita nak jadi orang yang berjaya. Kena tiru habit orang berjaya. So habit orang berjaya apa? Menyimpan. Habit orang kaya, habit orang kaya dia menyimpan. Dia reward diri sendiri dengan simpanan dulu, baru dia reward orang lain dengan dia beli barang-barang. Okay. Banyak pula nanti cerita kalau yang tu. So maknanya untuk yang tadi boleh commit tu 100 sebulan lebih kurang RM110 lah lebih kurang. Okey, boleh. Ada promosi. Ini jarang-jarang ni promosi ni ada. Dah lama dah promosi ni tak ada. Sebab itulah ramai yang grab lah. Penyimpan-penyimpan emas saya ramai yang grab, yang ambil 1 dinar, ambil yang 10 gram. Kan. Contohnya 1 dinar. Oh, saya tak ada 1 dinar. Ini 10 dinar. Ini 10 dinar maknanya kecil je lah. Ini
10 kali lah, yang 10 satu dinar tu 10 kali lah nak dapatkan benda ni. Okey, bulat lah. Okey, 1 dinar. Bayangkan 1 dinar. Dia sebesar 10 sen je 1 dinar tu. 4.25 gram. Harga dia RM1,104. So, boleh bayar dalam 10 kali. Maknanya dalam RM110 macam tu. RM110 sebulan. 10 bulan tuan pun akan dapat 1 dinar tersebut. Best ke best? Best lah kan? So, 10 bulan simpan dah ada 1,000. Dan dia adalah lain daripada kita simpan duit. Bila dah komit macam tu, maknanya 10 bulan or by group, tuan puan kena bayar lah. Kalau tak bayar, akan dikenakan denda, yuran cancel lah maknanya. Ada yuran cancel dia lah. So, kena fikirlah kalau yang nak ni, maknanya yang boleh komit 100 sebulan, boleh simpan kat situ dan 10 bulan nanti dapat 1,000. Dan percayalah, 1,000 tu takkan senang-senang. Yang 1 dinar tu takkan senang-senang tuan puan nak jual, nak pajak ataupun nak jual jika tak ada sebarang keperluan yang sangat mendesak. Macam saya contoh, dah 7 tahun ada kat sini, ada kat sini, tak ada saya nak jual ke nak apa. Okay. So memang dia lain lah, dia punya aura simpanan emas tu. Okay. So, orang simpanan emas memang sangat lain. Macam contoh saya dah jadi macam nak tambahkan saya punya nilai gram untuk nak jadikan 10%, 50% daripada nilai kekayaan saya. Sebab dia ada 3 mazhab lah. Dari segi berapa sebenarnya percentage yang kita nak kena simpan emas ni. Ada mazhab yang kata, sini semua pakar kewangan. Kalau saya cerita lagi panjang pula. Ada seorang pakar kewangan, Tuan Azizi Ali cakap kena simpan at least 10%. Macam contoh kita ada nilai kekayaan 1 juta, kena simpan 100,000 lah dalam bentuk emas. Sebab itu adalah insurans kepada kewangan kita. Nanti kita cerita lain. Emas sebagai insurans kewangan. Lepas tu, Robert Kiyosaki, pakar kewangan dunia lah, Robert Kiyosaki mengatakan kena simpan at least 25%. Maknanya kalau kita contoh tambah kita punya ada rumah, ada hartanah, ada tanah, ada saham contohnya, kita ada 1 juta, kena simpan 250,000 dalam bentuk emas. Yang paling dia ni paling takut lah, maknanya dengan duit ni, dia paling takut dalam bentuk duit. Sebab dia tak percaya dalam bentuk duit. Sebab dia ni pakar kepada wang fiat lah, pakar wang fiat. Maknanya dah banyak buat kajian pasal wang kita ni lah, wang kertas kita ni. Mike Maloney, Tuan Mike Maloney, pakar kewangan dunia lah, Mike Maloney. Dia mengatakan 50%. Maknanya contoh kita ada 1 juta, dia suruh simpan 500,000 dalam bentuk. Itu orang kaya. Orang kaya kata simpan dalam bentuk emas. So kalau kita nak kaya, kita kena simpan dalam bentuk emas. Dalam hidup ni kita kena tiru sahaja orang berjaya, baru kita boleh berjaya. Dalam periksa dalam exam SPM ke STPM je tak boleh meniru. Dalam periksa dekat universiti semua tak boleh meniru. Tapi dalam hidup untuk kita berjaya, kita kena tiru orang. Okay. So kalau ada tuan puan rasa sharing saya ni ada benefit kan, yang contoh tadi saya kata kenapa kita kena hilang rasa berduit tu, dan nak orang lain tahu juga, bolehlah tuan puan ambil pahala kat situ, sharekan saya punya video ni untuk orang lain pun tahu, aku sebenarnya dah buat salah lah selama ni. Ingatkan bila rasa berduit bagus. Tak sebenarnya. Okay, ikut pengusahaan kewangan peribadi, kena rasa berduit kita untuk nak kita adakan simpanan. Okay, so setakat itu saja. Semoga ada manfaatnya dan juga semoga perkongsian ini jadi ladang pahala jugalah kepada Asia untuk hari mendatang lah. Okay. Semoga tuan puan beroleh rahmat daripada Allah, dan kita jumpa lagi insya-Allah setiap hari. Saya akan berkongsilah sedikit ilmu emas dan juga kewangan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.